Assalamualaikum dan salam Malaysia Prihatin. Buletin Ukas edisi malam 16 September 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita utama, aplikasi transaksi tanpa tunai Sarawak Pay kini semakin digemari dan popular dalam kalangan rakyat Sarawak dengan nilai transaksi mencecah RM588.2 juta. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, setakat ini seramai 443,396 orang telah berdaftar dengan Sarawak Pay, termasuk 64,254 orang peniaga sejak ia dilancar pada November 2017. Menurutnya, para peniaga di Pasar Sentral Sibu merupakan antara yang paling ramai menggunakan transaksi Sarawak Pay dalam urusan jual beli. Setakat itulah transaksi jumlahnya ialah 13,489,499 transaksi. Sudah 13 juta wang maya makai gunakan handphone Sarawak Pay untuk maya barang dibelinya. 13 juta dah orang gunanya. Dan juga nilai barang jual belinya termasuk ialah 588 juta 252,980 ringgit. Value of transaction using Sarawak Pay now is half billion. To be exact, 588 million. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran transaksi tanpa tunai Sarawak Pay dan rangkaian Wi-Fi percuma di Pasar Sentral Sibu hari ini. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu inisiatif yang diambil Kerajaan Sarawak sangat tepat semasa melancarkan ekonomi digital 3 tahun lalu. Menurutnya, penularan pandemik COVID-19 telah menyebabkan masyarakat semakin sedar akan kepentingan menggunakan teknologi bayaran secara digital. Jadi itulah caranya gitu pakai telefon mayar. Dan apabila saya gunakan tu, mula-mula orang kita Sarawak kata kaku dikitlah. Si berapa berani. Tapi apabila COVID-19, orang si bergerak, semua diam dalam rumah, upaya hanya melikan pun dah start pakai Sarawak Pay. Pakai sign. Sidak Persatuan Nelayan di Kuching, Tok Canyita di Kuching, Kampung Puntal. Persatuan Nelayan nyualikan make application. They sell the fish through apps. And the buyers also buy through apps. Sejurus selepas majlis pelancaran itu, Ketua Menteri meluangkan masa bertemu dengan para peniaga di Pasar Sentral sambil melihat penggunaan urusan jual beli menggunakan aplikasi Sarawak Pay di pasar berkenaan. Dalam perkembangan sama, pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting berkata, Pasar Sentral itu menerima lebih 2,000 pengunjung pada hari biasa dan angka itu bertambah pada hujung minggu. The launch of Sarawak Pay at the Central Market is a very fitting venue for Sibu. Sibu Central Market is the largest wet market in Malaysia with a total of 1,170 traders, 924 on the ground floor, 243 on the first floor. Our daily visitors is 2,500 on the weekdays and more than 4,000 during weekends. Sementara itu, salah seorang peniaga, Tiong Tai Hung, ketika ditemui berkata, inisiatif Kerajaan Sarawak memperkenalkan Sarawak Pay banyak mempermudahkan transaksi perniagaan antara peniaga dan pembeli. Itu bulan 7 sudah pakai ini, tapi saya lah pakai beri belam punya orang memang orang pakai. Tapi kok bagus lah, pergi makan angin lah, pergi mana tempat lah, pakai ini bayar. Terus bawa duit lah, pakai heng-hong saya sudah cukup. Manakala Dick Seng Ngu yang juga peniaga di pasar tersebut turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas sistem yang diperkenalkan itu. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana memperkenalkan ini Sarawak Pay
untuk kita orang berniaga supaya senang mencapai kemudahan bisnes lah macam tu. Berita selanjutnya, seramai 12 orang pemilik tanah adat Bumi Putra NCR yang terlibat dalam projek pembinaan lapangan terbang SPAO menerima pampasan yang berjumlah RM501,749.40. Pampasan tanah NCR itu telah disampaikan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas dalam Majlis Perasmian Bengkel Kepolisan Komuniti Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bahagian Betong peringkat daerah kecil SPAO pada Selasa. Dalam pada itu turut disampaikan sumbangan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor kepada Gereja St. Andrew Chapel, Berbuling Paku dan Gereja St. Mark's Chapel, Nanga Pekapaku. Pada majlis itu juga, Datuk Ahmad Douglas yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sabat berkata, JKKK merupakan jentera Kerajaan Sarawak dalam membantu menjaga perpaduan dan keselamatan di kawasan masing-masing. Untuk itu, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM100 juta bagi memperkasakan JKKK di seluruh Sarawak yang merupakan pemimpin komuniti di peringkat akar umbi. Antara agensi kerajaan yang terlibat dalam taklimat bengkel kepolisan komuniti ini ialah Majlis Keselamatan Negara MKN, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN, Jabatan Kesihatan Malaysia JKM Betong, Pejabat Daerah Betong, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Betong dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Betong. Seterusnya, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap adun sebuyau. Datuk Julaihi Narawi merasmikan jalan kampung bagi Kampung Sungai Rama dan Kampung Mambai pada Selasa. Kedua-dua jalan kampung yang dibina sepanjang 2,160 meter itu dibina dengan kos sebanyak RM2.2 juta di bawah peruntukan Kerajaan Sarawak melalui 3 peringkat. Dalam ucapannya, Datuk Julaihi menyatakan bahawa Kerajaan Sarawak akan terus memberi fokus terhadap pembangunan infrastruktur di luar bandar. Jelasnya, di bawah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS, pelbagai projek pembangunan infrastruktur dan keperluan lain telah dibawa Kerajaan Sarawak. Dalam majlis sama, Datuk Julaihi turut mengumumkan geran sebanyak RM5,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Mambai dan JKKK Sungai Rama. Berikut pula mengenai lawatan kerja Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jawal Samiun ke Loji Perawatan Air Salim di Lembaga Air Sibu LAS pada Selasa. Beliau yang disertai Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti merangkap pengerusi LAS, Datuk Insinyur Elis Jawan meluangkan masa kira-kira sejam bagi meninjau proses rawatan air di loji berkenaan. Dalam lawatan tersebut, Datuk Ahmad Jawal Samiun turut diberi penerangan ringkas mengenai perancangan pembinaan projek loji rawatan air Fasa 3 Salim. Projek itu dijangka menelan kos kira-kira RM300 juta dan akan menambah kapasiti air untuk menampung keperluan menjelang 2030. Hadir sama Pengurus Besar LAS Abdul Malik Abdullah, Elias Itin Langit dan Timbalan Pengurus Besar LAS Lau Puan Yin. Selanjutnya, program Karnival Kepenggunaan Kempen Beli Barang Malaysia dan Sambutan Hari Malaysia Peringkat Daerah Kapit tahun 2020 telah dirasmikan oleh Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang bertempat di Kubu Fort Sylvia Kapit semalam. Pada majlis itu turut disajikan persembahan tarian kebudayaan, nyanyian dari artis jemputan dan diikuti pertandingan Ratu Karnival Kepenggunaan Kapit 2020 peringkat saringan. Program yang bermula 15 hingga 18 September itu menyediakan pelbagai aktiviti untuk setiap peringkat umur dan gerai-gerai menjual produk buatan Malaysia bagi menyokong perusahaan tempatan di samping memeriahkan suasana di kawasan itu. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Jangan lupa saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 malam ini secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak, Sarawak Event Channel TV Sarawak, TV1 RTM dan Astro Awani pada jam 8.30 malam. Selamat Hari Malaysia. Salam UKAS.